Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Adun Kota Tempan, yang dihormati Adun Semanggul, Ketua Pembangkang, Barisan Esko, serta yang berhormat yang telah dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat duduk di dalam Dewan ini. Seterusnya kepada ketua-ketua jabatan, pegawai kerajaan dan agensi-agensi kerajaan, buah bidara, buah ciku dikupas dengan bilah sembilu. Saya di antara adun yang baru nak belajar tari dan lagunya. Menjunjung titah Bukan Paduka Sultan, saya merujuk kepada perkara 11. Islam hendaklah dilihat sifatnya sebagai rahmatan lil alamin, iaitu rahmah bagi seluruh alam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bila menyebut tentang rahmat, tentulah kita perlu melihat dari sudut mana untuk kita ambil sebagai panduan dan rujukan kita supaya kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dinyatakan oleh Paduka Sultan kita. Sebab itulah, untuk mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini, betapa perlunya manusia melihat kepada sesuatu yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu menjadi pedoman dan contoh agar ianya menjadi rahmat kepada seluruh alam. Bila mana makna alam bukan sekadar untuk manusia, tetapi untuk seluruh yang ada di alam ini, termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang, langit, bukit, bukau dan sungai, lautan. Termasuklah rahmat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja khusus kepada umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga rahmat itu akan datang kepada mereka-mereka yang bukan Islam. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja menjadi contoh ikutan pada ibadahnya, tetapi juga perlu menjadi ikutan kepada akhlak ataupun budi pekerti, tingkah lakunya yang jujur, amanah, tidak khianat, tidak rasuah. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga perlu dilihat. Ianya bukan seorang pendakwah untuk mengajak kepada agama Islam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menguasai daerah negara, dengan maksud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar untuk mengajak manusia dengan akhlak mulia yang diajar oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia juga berpolitik dengan maksud mengurus urusan kehidupan manusia ini dengan ajaran dan tunjuk ajar daripada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Tuanku Sultan menyebut asas utama untuk kita melihat mendapat rahmat sudah tentunya bersandarkan kepada diri yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu Islam. Bukan maksud saya nak berkuliah pada hari ini. Kerana sebelum saya jadi YB, dalam masa sebulan, saya ada 22 kuliah di masjid dan surau. Atas menjunjung titah perintah Sultan, tidak diizinkan lagi untuk berkuliah di surau masjid. Di Dewan ini pun jadilah. Dengan tujuan untuk menarik kita sebagai manusia untuk kembali menginsafi diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus diri dan manusia ini dengan panduan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan dengan ajaran Islam yang dibawa berjaya menyatu padukan manusia. Tidak kira bagaimana, dari mana bangsa dan keturunannya, puaknya. Terbentuknya sebuah kerajaan Islam di Madinah di atas asas masyarakat majmuk, sehingga berjaya mengembangkan negara Islam ke seluruh dunia di atas petunjuk Islam. Dan di mana-mana dunia Islam yang ditakbir oleh orang-orang Islam, kita dapati bahawa ancaman kepada penduduk-penduduk yang bukan Islam tidak berlaku. Contoh yang berlaku paling jauh, paling dekat, Kelantan. Negeri Kelantan yang ditakbir oleh yang kita katakan tokoh agama di kalangan ulama, mendasari pentadbiran negeri dengan agama. Tidak berlaku sebarang penindasan ke atas umat manusia yang bukan Islam. Nak menunjukkan betapa rahmat Islam itu berlaku. Atas sifat rahmatan lil alamin yang disebut oleh Tuanku Baginda Sultan, saya bagi mewakili pengundi-pengundi rakyat yang ada di Dun Kenering, duka cita juga melihat apa yang disebut oleh Esko daripada Sungai Rapat tentang peruntukan Kerajaan Persekutuan, permohonan Kerajaan Negeri untuk mendapat peruntukan Kerajaan Persekutuan 64 juta bagi membina jalan Gerik ke Jeli. Dalam istilah peruntukan Hulu Perak. Hulu Perak ni bukan Gerik Jeli, bukan Gerik Pangkalan Hulu. Gerik ni, Hulu Perak ini termasuk Lenggong. Lenggong terlibat sama dengan Dun Kota Tempan yang amat berhormat Menteri Besar. Gerik juga terlibat dengan Adun Temengor depan saya. Isu yang mungkin memenangkan saya di atas Parlimen Lenggong dan Dun Kenering ialah isu jalan raya. Isu jalan raya memang teruk sangat. Kalau kita kata istilahnya ibarat kain pelekat. Jalan raya itu ibarat kain pelekat, berpetak-petak. Dan berpetak-petak tersebut tidak sama rata, berbonggol-bonggol. Dengan peruntukan 64 juta yang dipohonkan, disebut secara khusus kepada Gerik Jeli. Tidak melibatkan Lenggong Gerik. Yang melibatkan Dun Kenering. Dan amat malang lagi sekiranya
kita sebut atas rahmatan lil alamin. Lenggung dikenali sebagai taman warisan dunia, sebagaimana disebut oleh wakil Pasir Pinji tadi. Ada Geopark. Kalaulah jalan yang seteruk itu untuk kita promosikan sebagai tempat pelancongan, bagaimana kita nak mendapat sambutan yang baik daripada pengunjung-pengunjung? Bukan kita kata nak jalan raya, jalan utama, jalan persekutuan yang dibina, yang rosak teruk, tetapi jalan-jalan untuk kita sampai ke tempat utama Geopark, tempat-tempat sejarah yang termasuk lingkaran Geopark. Nak pergi kepada Bukit Bunuh dalam Dun Kata Tampan, Bukit Bunuh, ada kawah besar yang dikatakan tahi bintang jatuh di atas bukit tersebut. Nak pergi masuk pun, masuk jalan ladang. Sepatutnya nak memajukan pelancongan, menyediakan infrastruktur yang terbaik. Dan kita dapati bahawa peruntukan yang dikatakan diberi di daerah Hulu Perak 15 juta hanya untuk pembangunan jalan-jalan kampung. Saya nak sebut di sini bahawa di atas sifat rahmatan lil alamin, Kenering juga ada penduduk-penduduk orang asal yang jauh nun di belantara sana. Umpama contoh di Kampung Dala, jalan masuk ke Air Ganda, Kampung Dala, di sana kerajaan telah menyediakan sekolah berasrama penuh untuk orang-orang asli, orang-orang asal. Tetapi jalan untuk masuk ke sana memerlukan hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Sepatutnya sekolah yang telah dibina lebih daripada 20 tahun lah, penyediaan jalan raya ini lebih perlulah kerajaan utamakan. Bukan sekadar untuk kemudahan rakyat orang asal di situ, tetapi juga untuk kemudahan kaki-kaki tangan kerajaan yang untuk berurusan di sana. Terutamanya Jakwa, untuk membangunkan masyarakat orang asal di sana. Termasuklah di tempat-tempat yang lain. Di persekitaran Dun Kenering ada 2-3 tempat lagi orang asli yang tidak dibangunkan dengan kemudahan yang sepatutnya. Saya sebut di atas sifat rahmatan lil alamin. Bukan kita hanya untuk pembangunan luar yang ada di persekitaran utama kita, orang-orang Melayu, Cina dan India yang ada di sini. Tetapi di atas sifat rahmatan lil alamin, kita meminta kerajaan memberi perhatian yang sesungguhnya. Di atas jalan utama, bukan hanya daripada Grid dan Jeli, dan jalan utama perlu juga diberi perhatian antara Lenggong dan Grid, termasuk Adun Temenggung. Dia tahulah jalan macam mana nak jalannya. Kalau kereta saya macam-macam bunyi ya. Kereta Yang Berhormat Temenggung molek. Kereta saya Avanza je. Dan sepatutnya inilah perkara yang menjadi perhatian kepada kerajaan untuk membangunkan adalah sifat rahmatan lil alamin tanpa mengira bangsa, agama dan hak keseluruhan rakyat
khususnya di negeri Perak ini. Saya cukuplah sekadar itu untuk ucapan sulung saya di Dewan ini. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Terima kasih di atas perhatian saya dengan ini menyokong usul di atas menjunjung kasih atas ucapan Tuanku Sultan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kena Ring. Seterusnya dijemput Yang Berhormat